أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi dan juga semua ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi menerusi bacaan pada malam ini tentang syarat-syarat akad mudharabah. Jadi apakah syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh orang yang beri modal dengan pekerja yang menjalankan modal? Kerana tahu-tahu sajalah dalam ramai-ramai orang ni ada hak tak boleh percaya. Beri modal, makan modal habis pak dia. Itu juga tuan modal pun kadang-kadang apabila boleh hutang tak bagi ada juga. Jadi oleh kerana tadilah apabila kita bercakap tentang mudharabah ini ada risiko-risiko yang mana ianya perlu untuk dilihat dari sudut syarat-syarat yang boleh menghalang daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diingini ni. Jadi memanglah mudharabah ini suatu peluang yang sangat-sangat terbuka luas untuk mana-mana tuan harta dan juga mana-mana pekerja yang tidak ada harta. Lalu melalui akad mudharabah ini dihimpunkan dua golongan tadi, iaitu tuan pitih dengan pekerja. Boleh jadi orang yang ada pitih tapi tak pandai kerja, dan boleh jadi orang pandai kerja pitih nak buat modal tak ada. Lalu Islam kita menemukan mereka ini. Muamalat mudharabah ini membenarkan mereka ini bergabung menjadi satu pasukan. Lalu hasil yang diuntung untung yang diperolehi daripada masalah ini, iaitu akad mudharabah ini, akan dibahagikan mengikut perjanjian yang telah dimeterui antara dua pihak ini. Jadi untuk menjamin supaya akad ini tidak ada penipuan, tidak ada pihak yang cuba makan harta orang lain, kerana itulah perlu ada syarat-syaratnya yang digariskan oleh agama kita. Perlu ada syarat-syaratnya supaya jangan ada di antara pihak yang bermuamalah ini mengambil peluang untuk menzalimi pihak yang satu lagi. Dan itulah pada malam ni kita nak tengok apa dia syarat-syarat yang perlu ada sebelum mudharabah ini dilaksanakan. Belum sistem ini nak dimulakan, apa dia syarat-syarat yang perlu dipatuhi supaya sistem ini berjalan dengan adil. Tuan pitih tak makan bahagian pekerja, dan pekerja pun amanah mereka dengan duit modal yang diberikan oleh tuan pitih tadi. Ini yang nak dilihat pada malam ni. Jadi yang pertama sekalinya, para ulama kita nak menjamin kelangsungan akad mudharabah menjadi lancar dan baik ini, mereka mensyaratkan hendaklah iaitu duit atau modal yang diberikan itu diketahui dia.
Kena cover banyak mana. Nak guna untuk nak buat mudharabah. Jadi nak kena maklum. Tak boleh. Lepas orang beli apa seminggu dua, lalu dia mula tanya mana tak ada hutang gini. Aku buat tubik 30,000 dah. Padahal baru 10,000 ini. Contoh yang kita kata bila tidak maklum daripada awal. Ketua modal boleh dia nak reka berapa saja. Kerana itu kita nak dari awal kena tahu banyak mana modal. Kena cover modal banyak mana. 30,000 apa? 30,000 ringgit, 30,000 dolar, 30,000 rupiah cover benda. Itu nak kena cover daripada awal lagi, supaya tidak ada timbul kediang hari menyebabkan jadi kelahi. Kerana apa? Kerana tidak maklum daripada awal jumlah modal yang dikeluarkan ini. Jadi biar jelas modal berapa. Maknanya tuan modal tahu, pekerja pun tahu. Itu maknanya keadaan begini dari awal kena pakat molek. Kita buat mudharabah ni. Nega ubi kayu. Berapa modal tuang nak bagi? Saya bagi 2,000 sudah lah. Moga ubi kayu 2,000 dah akak nak buat nega dah. Ya bukannya nak nega kayu balok ubi sahabat. Itu oleh kerana tak di makna dari awal khabar molek lalu apa modal hak nak ubi. Supaya jangan jadi kediang masing-masing menafikan. Ni hak tuan modal kata ubi 5,000 dah. Pekerja kata setakat hak kita ingat 4,000 baru. Jadi kelahi menyebabkan kerjaan nak cari hutang jadi kelahi, jadi tumbuk tak ada hutang, bahkan jadi sengketa, jadi balok agama tak ambuh barang ni kediang jadi balok. Oleh kerana tu daripada awal tuan modal kena khabar banyak mana yang nak dikeluarkan untuk memulakan mudharabah ini. Lagi tuan-tuan, kita nak juga biarlah modal itu ada sungguh. Modal biar ada sungguh lah, boleh serah. Ada di tempat dia tu ada. Bukan piti tengok maknanya mari dalam perjalanan. Sama dulu kok uta di padang pasir baru nak balik. Modal ada tapi duduk di belakang uta dia kata. Sapa kok kira jadi tak boleh kerana barang tak sapa lagi. Modal tak ada lagi kapung. Dia hari ni tak ada masalah lah, pitih transfer gitu je hari ni. Aman dulu tak ada main nak transfer apa ni. Pitih dia kok dalam nega duk atas belakang uta zaman dulu. Pitih hamba ada keuntungan anggoran malik daripada nega atas belakang uta ada dalam 14,000 dinar katakan. Jadi itu tidak boleh dijadikan modal mudharabah kerana tak ada. Depan mata tak ada. Dia ada jauh modal tadi. Dia modal hendaklah hadir sungguh, ada sungguh, boleh serah kepada pekerja pada masa itu juga kalau dia nak serah. Dia kena pastikan modal ada. Jangan buat cakap atas angin gitu. Tak apa lah. Pakai pitih mong dulu tak apa. Modal mari, jangan takut. Jangan takut, line clear. Dia cakap sedap sangat. Jangan takut, dia kata. Relax brother. Tu dah ananya nampak pada jaminan sedap cakap. Modal baru dalam perjalanan nak balik. Orang ropok tak tahu tengah jalan. Ada duit tadi hilang tengah jalan apa dia tak tahu. Dia buat jaminan sedap ada. Pakai pitih munu tak apa. Modal balik dalam perjalanan. Tak boleh sama sekali. Mestilah pitih ada sungguh depan mata. Tidak boleh sama sekali
yang mana ianya tidak boleh dibau. Pitih ada tapi bank syaratkan tak lewat tubik. Dalam tempoh sekian-sekian tak lewat tubik. Tu tak boleh juga. Kerana tak bebas lah. Orang nak nega warna, pitih tak boleh serap. Dia oleh sebab tadi disyaratkan pitih yang menjadi modal. Ataupun tak pitih pun harta yang menjadi modal yang telah kita cakap belum ni. Walau modal tidak semesti dengan pitih. Modal tidak semesti dengan pitih. Modal boleh dengan barang boleh. Dengan barang pun boleh. Mu tak ada pitih. Tapi mu ada barang. Tanah mu ada 3 ekar. Dia boleh buat modal walaupun bukannya daripada tunai. Walaupun modal mu nak buat tu ada daripada barang. Tak ada masalah. Bukan kita kata mestilah. Apabila buat mudharabah ni kok nak kena pitih. Dia kalau modal bukan pitih tak boleh nak buat kerja. Tak. Tanah boleh buat modal. Jangan kita faham bagaimana dalam sistem ini semua nak bergantung pada pitih belaka. Harta lain pun boleh menjadi modal. Boleh jual dia. Dijadikan modal. Bahkan barang itu sendiri jadikan mudharabah pun boleh. Kita ada barang. Lalu kita pun pakat dengan orang kerja untuk nega barang tadi bagi pihak kita. Boleh, tak ada apa. Tidak salah. Keuntungan yang ada berapa nak bagi, itu pun tak ada masalah. Jadi modal jangan kita berasa sepik sangat, iaitu nak kena pitih baru boleh buat modal. Tak. Walaupun mung ada harta, mung tetap boleh buat modal dalam mudharabah ini. Sebegitu juga tuan-tuan, antara syarat lain lagi yang kita nak ialah modal yang dikeluarkan itu bukannya hutang. Bukannya hutang, memang tunai. Maknanya bila sebut ada depan mata, maknanya bukan barang hutang. Hutang dulu tak apa lah, patut hamba bayar. Tak boleh. Kerana kita nak modal yang ada sungguh untuk memulakan mudharabah ini. Jadi syarat-syarat ini yang perlu ada di samping semacam mana kita telah sebutkan, bahawa setiap orang perlu tetap lalu dah. Apa kalau ada hutang nak bagi banyak mana seorang? Nak bagi banyak mana seorang kalau hutang di sini lah boleh nego. Boleh berunding lah. Berapa nak beri? Kalau ada hutang, berapa seorang? Tuan pitih kata aku nak 2/3. Kemudian pula orang kerja kata aku nak setengah. Jawapan kena selesai dulu lagi. Tak boleh. Kadang senyap buat kerja. Dadak bila ada hutang, mula aku kan bodoh kan aku nak setengah hari tu. Tuan pitih pula kata aku kabur juga aku nak 2/3. 2/3 dia nak. Ni masalah lah ke ni. Kalau itu lagi tak selesai perbincangan tentang nak bagi banyak mana tak boleh. Tidak dibenarkan sama sekali. Mu tak setuju orang nak uri 1/3, mu boleh beredar cari modal lain. Mu cari tuang modal lain ramai lagi. Ya kaedah ya gitu. Jangan kita kau buat terpaksa. Tak ada dah ni nak cari kok mana terpaksa buat jugalah. Walau nak ui 1/3 pun kita bukan nak angat banyak tu, tapi terpaksa. Yang ada terpaksa boleh cari lagi ramai lagi orang lain yang ada modal. Dia daripada awal belum permulaan untuk memulakan mudharabah, perlulah sepakat dulu apa yang akan dapat bila ada keuntungan. Ini yang penting. Itu berapa bahagian setiap pihak apabila berlakunya kita kata keuntungan daripada hasil mudharabah ini. Jadi hari ini kalau kita tengok setengah-setengah orang dia tak penting mana sangat. Dia pergi ke bank kok, bank suruh sign, dia sign. Dia tak tahu apa peratus orang nak pergi ke dia tak tahu.
Nah, tak tahu je. Orang tanya skim apa? Mudharabah. Skim apa? Mudharabah. Berapa peratus dia tak tahu. Orang wih kata sains ni. Oh, sains juga lah. Orang usul sains. Dia tak tahu orang nak wih apa ke dia pun dia tak tahu. Ini yang mana kita kata peratusan. Yang mana kita kata daripada awal lagi. Patut dah untuk ditetapkan supaya tidak kelahi ke dia. Dia kalau ada hutang banyak mana nak uwi. Kalau kita pakai sistem mudharabah yang berbeza zaman dulu, tuang piti hak boleh banyak, orang kerja boleh sikit. Learning kita tuang piti boleh sikit, bank hak buat kerja boleh banyak. Itulah ni dunia kebalik dah. Dulu tuang piti yang mensyaratkan, mau nak itih aku boleh, tapi aku nak wisuku je kamu. Tu zaman dulu tuan pitih jadi raja mah dulu. Learning tu bank pula buat syarat kamu. Mu nak tahu apa ni tah ni kita nak wih. Berapa persen? Kalau ada keuntungan tadi, di setengahnya 4%. Kalau ada setengah 4.8. Ana 95% boleh kaya berlaku. Dia kata hari ni tuan pitih jadi dak urut. Orang kerja pula jadi gagok lah ni. Kita buat GPT ke dia, ya pun ambil PT tu buat macam-macam. Orang nak pinjam kereta, ya buat pinjaman kereta. Orang nak beli rumah, ya buat pula pinjaman rumah. Ada orang umpama nak buat pinjaman peribadi apa, ya buat pinjaman peribadi. Macam-macam. Hari ni akhirnya dia boleh hutang banyak. Boleh 4%, 5% gitu ya. Itu realiti pada hari ini. Tuang pitih boleh sikit, orang kerja boleh banyak. Zaman dulu tuang pitih boleh banyak, orang kerja kena patuh. Mau nak kerja boleh, tak bosan dah. Itu sistem dulu. Makna mau ada pitih, mau cari orang kerja, mau boleh syarat. Apa mu nak wi ke dia apabila ada hutang ni. Ada orang tak ada kerja, terima juga. Hari ni mu takut pitih mu hilang rumah. Hotu yang mu giboh juga, tak kira gawi dak wi pun tak apa, yang penting boleh giboh di bank sudah. Tu ya jadi mu dak heran mana wadiah ke mudharabah ke mu dak ambil kira. Ya kita kata bahawa peratusan yang mana ianya daripada awal disepakati. Ianya suatu yang dibenarkan dan perlu diselesaikan daripada awal lagi. Kemudian tuan-tuan, syarat ini ditambah lagi antara syarat-syarat lain lagi yang berkait dengan modal itu sendiri. Antaranya modal hendaklah diserahkan kepada pekerja supaya dia boleh pergi beli. Ni main modal kena duduk rumah aku. Nak mari minta. Tak boleh mainan gitu, tak bebas. Kawan tu nak beli. Kawan tu duk jumpa ikan murah, nak nega ikan tak boleh. Dah moga pitih ada rumah dia. Dia bukan ada tak rumah di rumah. Tak boleh lah. Jadi modal kena serah lah. Orang nak buat kerja kan ni. Orang nak buat kerja, tu boleh jadi dia temu barang yang boleh diniagakan. Dia temu barang boleh niaga. Ni boleh buat hutang ni. Tak boleh banyak pun tak apa. Yang pentingnya pula atas angin je. Kadang-kadang beli pagi petang siap habis dah. Dia temu murah-murah, orang nak kerana beli dengan harga borong. Ada nak jual sayur, beli sayur. Ada nak jual buah-buah, tebika ke apa, beli tebika borong. Jual boleh hutang 2-3 hari boleh, panggil boleh hutang dah. Kemudian pula ada pula orang tawarkan nak tolak murah-murah. Apa dia kereta ke motor ke,
masuk habis dia semua nega. Asal ada hutang sudah dia kira. Jadi oleh kerana itu mudharabah, jika tidak disyaratkan oleh tuan dia, ia boleh masuk apa benda jenis nega. Apa benda nega pun boleh buat belaka. Jumpa tuan kambing, beli kambing, jual kambing. Jumpa ada tuan lembu, beli lembu, nega pula lembu. Pada pula gitu. Ya kiasa ada hutang, sudah. Ni yang kita kata bahawa mudharabah benarnya menguntungkan dua-dua pihak. Kan orang kerja tak tidur malam nak cari hutang. Hutang banyak, bahagian boleh banyak. Gitu kan. Duk hidup malam, duk mikir sama, duk cari sama, tanya saing dia apa lagi. Hak boleh beli, boleh jual. Dengan tempoh masa yang cepat boleh hutang. Tak kira apa benda, makanan ke, pakaian ke, kenderaan ke, alat ke, tanah ke, kira. Beli tanah ke dia, jual ke dia. Asalkan boleh hutang, sudah. Ini yang kita kata bagaimana bila sistem ini diamalkan, dia menambahkan produktiviti dan juga kukuh kedudukan ekonomi dan pendapatan seseorang bila dijalankan dia dengan cara yang betul tadi. Jadi dalam masalah kita kata modal kena ke orang kerja. Jangan duk pegang. Tu dia kemah keming dengan akaun dia. Mun nak minta. Tu berat mainan gitu. Orang nak beli nak pergi cari mong dulu. Nak beli ni ada hak murah ni. Ada orang nak jual tanah murah ni. Pergi cari mong dulu. Apa ke bila? Modal lah. Dan kita nak beli. Ada apa? Makanan yang dijual dengan murah. Kita nak borong. Boleh. Jadi rangkaian tadi dia boleh cari hutang dalam waktu yang sesuai kerana modal duduk di tangan dia tadi. Ini yang kita syaratkan modal. Hendaklah modal itu diserahkan kepada pekerja supaya dia boleh bertindak dengan bebas, tidak dibenarkan sama sekali ianya menyekat pekerja daripada menggunakan modal tadi. Dan ini yang disebutkan oleh a'immah kita, mana setengah mengatakan minha taslimu ra'sil mali ilal mudhari. Antara syaratnya ialah hendak diserahkan modal kepada pekerja. Li'annahu amanah, kerana dia orang yang diberi amanah. Jangan takut. Kawi belaka ke ya tak? Sudah ni. Ambil pitih kita buat bining lain pula habis pitih kita. Jangan duk takut. Dia orang amanah. Bila amanah, maknanya kalau ya buat dak pakai gawai ya bayar. Lah dia buat salah guna pitih tu. Pitih orang suruh buat nega. Dia salah guna kan pitih tu. Buat beli RZ. Tak ada kerjaan suruh. Tak. Orang suruh buat nega duk pergi cari ke kakak hok ye nak tu. Ini kakak yang kita kata kalau ia menghancurkan modal tu, kalau ia diguna salah, pada tujuan yang dibenarkan, jangan apa ia ganti. Duk takut. Orang suruh nega tu dia beli benda lain. Dia beli ikut tu minat. Dia orang kakak bodoh. Jangan duk beli kakak-kakak nyawa kambing lembu kurban ni yang tebing. Aku tak ambil. Tu jawapan kena patuh lah. Patuh kalau ada tuan piti syarat gitu dah. Tak ambil. Kenderaan apa yang ada beli lah. Ambil. Ada abah nak nega bahagian dia. Nega bahagian makanan. Dia kata. Jadi makanan saja. Makanan sajalah ia boleh nega tadi. Apa benda kakak hak ia rasa boleh pulah modal dengan makanan tadi. Dia buat lah. Carilah dia. Beras hak murah-murah apa. Balik jual. Boleh hutang mahal sikit. Dia boleh lah tu. Dia pergi cari lah. Jenis bahasa ubi saja pun
20 jenis ubi ada. Ha. Ubi macam-macam ada. Ha, tengok ada hari ni nega ubi sudah lah. Musim-musim hujan 20 jenis lebih ubi ada. Setengah-setengah tu muda aja makan kali lagi. Ni macam-macam. Nega ubi boleh. Ni pula nega sayur. Nega sayur saja ada di pasar ada kabeh. Daripada 10 jenis sayur pun ada. Tu boleh. Nega buah. Buah ada pasar macam-macam jenis buah. Tu yang mana kalau disyaratkan gitu kena patuh lah. Kerana tuan pitih dia setuju nega tu je. Pitih dia. Dia syarat gitu Tuhan dia. Setengah orang dia kata dok jadi orang kerja tak boleh bebas lah kalau syarat gitu. Ia tak apa pandai mana bagian buah-buah ni. Ia pandai hanata. Jadi kita syarat ke dia macam kita sekat dia nak cari hutang. Tak. Kerana mu tak setuju dari awal, mu boleh belah. Dia suruh mu nega juga. Atau mu bukan ni bukan bidang amba ni tuang bagian buah-buah ni. Amba bagian lembu kubah tu bagian amba tu dia kata. Tak. Maknanya kalau lah dia kata gitu, mu dipersilakan boleh pergi cari tuang modal lain. Jangan tak tebing lah. Tak ada paksaan untuk nak meneruhkan mudarabah ni kalau mu tak reti bahagian tu. Ni dok tu ya menjokok. Nyabakkan jadi rugi kerana tak ada kepakaran. Oleh kerana itu kita kata bahawa tuan modal berhak untuk menetapkan negem dia hak yana. Dan kita dah sebut dah dulu. Dalam hadis yang telah kita sebutkan dulu, bagaimana disyaratkan setengahnya mengikut kepada dalil yang telah kita baca dulu. Setengah di kalangan orang yang memberi modal itu mereka mensyaratkan iaitu antaranya yang telah kita baca dulu maknanya apabila tuan modal mensyaratkan agak jangan sama sekali guna modal dia bawa dalam air. Kalau dia tak belayar dengan air tak boleh ataupun juga tidak boleh beli hak natang sama juga. Ini yang telah kita baca dulu antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Imam Daraqutni daripada Urwah Ibn Zubair bahawa Hakim Ibn Hizan radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan pekerja dia apabila dia bagi duit untuk mudarabah, dia syaratkan jangan jadikan duit itu modal pada natang hak nyau. Dia tak ambil, jangan duk nega natang, aku tak ambil. Mana dia ada pengalaman pahit dah lah tu. Nega kambing ke, akhir mari awal apa mampu habis, rugi habis. Itu dia tak ambil. Hak jenis napah, hak jenis bernyawa dia tak ambil. Semacam mana juga dia syaratkan jangan bawa di laut. Jangan bawa naik air. Harta dia jangan bawa air. Nega tak ada air. Mudah lagi jangan bawa turun di lembah hak ada air. Lembah-lembah oasis yang ada air jangan bawa turun. Itu semua kita kata bahawa syarat yang dibuat oleh pihak pemodal itu adalah dibenarkan kerana ia adalah tuan pitih dan dia berhak untuk menetapkan pitih dia itu nak nega dalam bidang apa tadi Sebegitu juga tuan-tuan modal ini hendaklah kita kata diserahkan secara fizikal dan juga secara maknawi. Bukan hanya fizikal je modal ni pitih 3,000 wak nega, bukan hanya WPT saja, tapi tidak melarang orang guna. Arti panggil menyerahkan secara maknawi. Ni dak PT ada duk wi amaran semua. Tapi PT jimat jangan belanja.
Sehari satu ya sudah. Oh no, berat mainan gitu tu tak bebas juga oleh pitih wi tapi duk sekak. Tu tak ampuh. Dia masih lagi menyekat orang daripada menggunakan pitih dengan bebas tadi tak boleh. Nak nega warna gini. Main sehari boleh pakai 500 ya. Tak boleh guna banyak. Jangan duk belanja banyak. Ni menyebabkan jadi keadaan seolah-olah ditambah pekerja tadi tak boleh nak bebas untuk membuat tindakan transaksi apa-apa yang dilihat penting untuk mendapatkan untung tadi. Manakala pekerja pula apa benda kita syaratkan pada orang kerja dah. Ada pun orang kerja kita syaratkan pertama sekali iaitu jangan sama sekali dalam keadaan tertentu lah. Dalam keadaan tertentu jangan sama sekali dia mensyaratkan sesuatu yang tidak mampu untuk dibuat oleh pekerja itu. Dia boleh syaratkan kita sebut tadi. Jangan awak beli kambing, jangan awak beli lembu boleh. Tu. Tapi janganlah syarat tu. Siapa orang tak boleh buat untung sikit. Barang tu ada 3 hari je setahun. Dia syarat suruh nega tu 3 hari setahun. Dia nak cari untung kok mana? Barang 3 hari je ada dalam setahun. Jadi nak cari untung kok mana? Bila berlaku syarat yang sangat berat tu. Sangat ketat gitu. Nega benda tu je. Padahal benda ada 3 hari gitu je. Ada dalam setahun. Mana barang tu tak banyak barang tu nak menyebabkan susah untuk nak diniagakan tadi. Kemudian lagi tuan-tuan, kita dah sebutkan tadi bahawa tuan pitih boleh menetapkan barang mendapat hak ia nak win nega. Dia apabila dia tetapkan dalam keadaan pastikanlah dari setiap musim ada barang tu. Jangan jadi tak boleh kerja 6 bulan. 6 bulan je boleh. Dia maknanya susah keadaan nak kena pergi ambil di tempat yang memang tak boleh nak pergi. Tu kita nak barang di Gaza kita nak. Beli barang di Gaza nak pergi ke mana orang perang. Nak untung bila mu. Orang duk perang cuma nak ngakak pergi bahan orang dah. Jadi makna di sini nak kena tengok juga dalam hal nak upah orang apa nak buat mudharabah. Biarlah pekerja tadi ada kebebasan. Ada kebebasan. Jangan siapa kita syarat yang memang kita kedok logik. Sebegitu juga pekerja ini dia boleh syaratkan jangan bawa pitih dia buat pergi musafir. Boleh. Jual kapung je. Jangan buat naik lori lah. Jangan. Aku dah izin naik atas jalan raya tak boleh. Jadi jual kapung le. Boleh. Tak ada masalah. Semacam mana dia kata jual di belah Terengganu je. Jangan ada jual negeri lain. Boleh. Kerana walaupun dia syaratkan tempat jualan sepik, tapi jualan masih lagi bergerak. Dia tak boleh jual luar dari pada Terengganu kita. Kena jual di Terengganu je. Barang ni boleh, tak salah. Kerana dia ada sebab. Kalau muat tubik jauh, buat pergi dengan lori apa, jadi masalah. Barang tak ada. Sebab itu dalam hal ini dibenarkan. Semacam mana kalau orang dia kata tak boleh jual kecuali orang tertentu. Orang hak mu nak jual ke dia ni mestilah orang gini. Boleh. Dibenarkan juga. Walau pasal orang tidak bebas. Kita kata dia suruh kita jual dengan orang apa? Belah-belah mana? Ikutlah. Atau suruh jual ke orang puan, orang lelaki jangan jual. Ataupun dia suruh jual kepada orang mayang aja. Orang mayang, orang mayang jangan jual.
tu ada juga gini. Ni barang je orang dak pergi sejik jangan jual. Ni pajang ke dia. Jawapannya boleh. Kalau disuruh kata tentu saja yang perlu untuk bermuamalah dalam keadaan begini dibenarkan. Bahkan mazhab Hambali dalam masalah ini mengatakan semua syarat itu wajib dipatuhi. Dalam hal ini boleh. Dia kata walaupun ianya memang mengurangkan sikitlah keuntungan boleh jadi kerana pasaran tidak luas tapi dibenarkan. Jadi syarat-syarat begini kenapa? Kerana dia nak jaga modal dia tu. Dia nak jaga modal dia tu. Supaya modal jual ke orang mayang je. Jadi kita nak jaga modal kita pitih hok molek-molek hok mayabang dia kata. Kita tak ambil pitih-pitih hok jenis bahasa dak mayabang ni kita tak ambil. Itu dia nak jaga pitih dia. Dia nak hasil pendapatan dia tu kok daripada pihak tertentu dibenarkan ni. Jadi kalau dilihat di sini bagaimana tuan pitih dia boleh bertindak dengan banyak perkara. Bila dia mensyaratkan gitu gini, jadi kalau orang kerja tak setuju dari awal lagi dia boleh lari, jangan masuk lah. Jangan menyesal ke dia. Jadi kalau lah nak jual di kawasan sejik saja, hamba tak ambil. Dia kata, hamba tak ambil. Moga hamba tak pergi sejik. Ada juga. Jadi bahasa yang suruh jual di sejik. Nak mutarabah ngaku boleh. Jual di kawasan dekat masjid aja. Tujuan aku nak mutarabah nak suruh memayang naik atas sejik. Tu je benarnya dia. Jawapannya boleh. Disyaratkan gitu boleh. Macam tadi, jangan awak harta aku di laut. Jangan awak naik kapal. Tu makna hak dia. Ada sebab dah kenapa dia mensyaratkan demikian tadi. Semacam mana Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad mengatakan dalam hal ini jikalau pekerja itu melanggar syarat yang telah dibuat oleh tuan pitih. Kalau ada syarat dia langgar, jawapan dia kena ganti. Dia kena ganti modal. Orang kabodoh yang awak naik atas lori, muat naik, ni belanggar hancur apa, bayar mula modal aku. Dia bila dia langgar syarat yang telah ditetapkan oleh tuan pitih, kalau ada rugi apa, dalam keadaan begini dia kena bayar. Jadi dalam persoalan ini Al-Imam Baghawi mengatakan para ulama kita berselisih faham mengenai pekerja apabila dia langgar syarat yang telah diletakkan oleh tuan pitih itu. Pandangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa utang adalah boleh ke tuan pitih belaka. Dia langgar. Dia langgar. Orang kata jangan awak naik atas lebuh raya, you awak naik. Dah boleh hutang tu boleh ke tuan pitih lah, ke tak boleh selesai ke dia. Kerana mudah patuh. Lelah saja. Itu pandangan Ibnu Umar. Pandangan Ibnu Umar menjaga baik. Dia janji dah. Dia kata jangan awak naik atas kapal, muak naik atas kapal kau. Dah ada hutang boleh ke tuan pitih belaka. Mudah layak kerana mu dah ikut peraturan. Ini pandangan yang dibuat oleh Ibnu Umar. Mana-mana pekerja kalau langgar syarat tuan pitih tak layak boleh hutang. Kerana kita janji dah hutang dengan peraturan yang telah disebutkan. Dia kalau lah ada di antara pekerja ini tidak ikut, orang syaratkan jangan beli sayur-sayur, jangan jual lah sayur-sayur ni. Beli kain baju sudahlah. Kalau tak laku pun tak punah, dia kata. Ada yang pergi beli sayur hutang dia jual. Jawapannya hutang tak boleh ke dia, boleh kepada tuan pitih. Ada orang larang tak. Mun tak patuh dalam keadaan tadi. Jadi keuntungan milik tuan pitih. Kalau ada rugi, maka pekerja kena tanggung rugi tadi. Berat mainan gini, kena kenanya.
Ya ke khianat amanah orang. Kalau ada hutang boleh ke tuan modal, kalau ada rugi kena ke dia. Ada melanggar syarat-syarat yang telah disepakati daripada awal. Ini sistem yang kita kata Islam dah susung supaya jalan molek. Supaya jalan dengan clear molek. Tak ada orang yang cuba untuk membuat onar atau membuat masalah menyebabkan jadi kelahi. Mengapa mudah patuh? Orang kabodoh. Jangan sama kali guna pitih ni wak beli natang jangan. Dia mudah patuh. Jadi oleh sebab mudah patuh, mudah layak jadi pekerja. Untung kalau ada boleh kaku. Kalau rugi ada mu kena bayar. Tu dia mengingatkan dari awal bahawa pekerja kena amanah. Pekerja nak kena jaga pitih orang tu mu kena ikut sungguh. Seperti mana yang telah disyaratkan oleh tuang dia. Jangan ingat bila pitih ada tanganmu kok ikut mu nak nega benda dah. Dari awal lagi. Mu terima dah syarat orang kabur kan. Orang kata mu terima, mu angguk, mu sanggup. Bila pitih ada tanganmu, macam pitih mokpokmu. Beli itu, beli ini. Orang kau bodoh. Jangan ada beli. Kakak hak disebut itu. Kerana tuang dia tak nak pitih dia mari ikut barang. Tak dia. Jadi jika ini dipatuhi dan dapat berjalan dengan baik, syarat-syarat ini dipatuhi, aman. Aman, tak ada kelahi. Tuan pitih dengan pekerja tak ada. Masing-masing jalan ikut peraturan. Ya jadi tak puas hati dia kelahi bertekuk apa kerana tak patuh. Jadi itu syarat-syarat yang kita kata tadi. Ya, nak ada kaitan dengan pihak pekerja. Yang perlu mereka ini patuh dengan syarat yang diletakkan itu. Kerana kalau nak untung, kalau nak boleh suatu pendapatan, patuhlah apa yang telah disebutkan oleh tuan pitih. Kalau dah maka kerja dia sia-sia. Maka ini beberapa syarat yang ada kaitan dengan mudharabah. Masih ada lagi syarat-syarat lain yang kita akan tengok semula pada minggu depan. Ada lagi, ada syarat yang berkait dengan makan minum pekerja. Macam mana? Dia pitih tak ada, dia kerja, dia nak kok duit. Ni ala ada melibatkan syarat ni boleh ke tak? Dia minta sehari-sehari dibayar ke, walaupun janji dah hutang deh. Ini kita akan tengok syarat berkait dengan hutang dan rugi, dan syarat yang berkait dengan kita membubarkan akad ini. Dia apabila dibubarkan apa jadi? Ini semua kita akan tengok nanti pada situ malam ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, lillallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول هيا على الله أكبر الله أكبر